Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan menjaga kesihatan dan meningkatkan celik kesihatan dalam kalangan masyarakat, terutama kanak-kanak, antara yang ditekankan dalam tema sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia tahun ini. Kemarin sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia diadakan di sebuah pusat membeli belah Jalan Utama Salam Pigar. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian sambutan pelancaran lagu rasmi bertajuk Cahaya Biru Dunia Kita oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti interaktif dan pendidikan turut diadakan, termasuk pameran pendidikan bertemakan gaya hidup sehat dan aktiviti fizikal. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam melancarkan Peronda Pertolongan Cemas Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam. Pelancaran tersebut merupakan satu perkhidmatan nilai tambah bagi memperkukuh penyediaan perkhidmatan pertolongan cemas persatuan berkenaan. Majlis pelancarannya berlangsung di kawasan hadapan bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan. Menyempurnakan pelancaran yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Perkhidmatan Peronda Pertolongan Cemas Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam ditempatkan di persekitaran Bandar Seri Begawan semasa acara Bandar Kucheriya. Kehadiran peronda ini juga akan memastikan bantuan pertolongan cemas sentiasa tersedia bagi sebarang kejadian kecemasan. Sebagai permulaan, ianya akan ditempatkan di sewaktu Bandar Kucheriya di persekitaran Bandar Seri Begawan. Ini adalah untuk mudah cara untuk menyediakan ahli pertolongan cemas di Bandar Kucheriya sekalian ada kecederaan ataupun kecemasan. First aider was in the area untuk membantu untuk meringankan kesakitan, kecederaan ringan dan juga untuk menelpon ambulans jika ia memerlukan ambulans untuk critical cases lah. Program pertama Bas Belia BIM IAGA 2025 mencerminkan komitmen bersama negara-negara anggota BIM IAGA untuk memperkasa belia sebagai pemimpin masa hadapan bagi kerjasama serantau. Negara Brunei Darussalam tegas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan komited terhadap pembangunan belia. Berucap semasa pelancaran program berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad juga menegaskan belia bukan sekadar penerima manfaat pembangunan tetapi penyumbang aktif kepada kemajuan serantau khususnya ketika dunia sedang mengalami perubahan pesat serta dipacu oleh kerjasama rentas sempadan. Pelancarannya diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Commitment exemplifies the spirit of unity and cooperation that defines BIM IAGA. So as we gather here this morning to flag off this momentous journey, let it serve as a reminder that the future of BIM IAGA rests in our ability to engage, empower and uplift the next generation. Program Bas Belia BIM IAGA 2025 bertujuan memperdalam pemahaman peserta mengenai kekuatan ekonomi yang pelbagai dalam BIM IAGA, termasuk dalam bidang inovasi digital, ekopelancongan, pertanian, industri kreatif dan perusahaan mampan. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Zon 4 Kampung Air bagi Kampung Bolkiah A dan B diadakan di pekarangan Masjid Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut, Awang Muhammad Najib bin Awang Abdullah, berumur 35 tahun.
Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Mumung B, Mukim Kuala Belait pula berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Calon tunggal bagi mengisi jawatan tersebut, Awang Muhammad Syai Razi bin Haji Muhammad Salid berumur 35 tahun. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat menerima kunjungan silaturahim daripada rombongan Majlis Perundingan Kampung Jerudong B yang diadakan di Kampung Sungai Mau, daerah Belait. Mengalu-alukan rombongan Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan terdiri daripada lebih 70 orang merupakan kunjungan balas yang terlain bertujuan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman dalam pelbagai bidang. Ia juga membuka ruang potensi kerjasama antara kedua-dua kampung, khususnya kegiatan kemasyarakatan, kebajikan, kesukarelawanan dan pembangunan belia. Penubuhan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat atau Pusat L3, Kementerian Pendidikan telah mampu memperkasa individu untuk menjana pendapatan sendiri. Bagaimanakah inisiatif atau program yang ditawarkan membantu meningkatkan kemahiran diri dan daya kreativiti para peserta? Perinciannya bersama Maziah Jini. Dengan para peserta datang dari latar belakang yang berbeza, inisiatif Pusat L3 telah berupaya memperbaiki kualiti hidup mereka dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan. Ia amat berguna sama ada kepada negara dan individu itu sendiri, yang mana kelas ini membagi kami kemahiran untuk menjahit daripada basic. Jadi satunya kemahiran ini boleh kami menjana sendiri pendapatan ataupun untuk kegunaan peribadi untuk keluarga. Ia adalah membantu melahirkan tenaga kerja yang lebih berkemahiran. Selain itu, mengurangkan kadar pengangguran untuk individu. Ia dapat memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai di mana mereka ada kemahiran-kemahiran yang mereka pelajari di sinilah. Satu daripadanya, mereka juga boleh meningkatkan pendapatan mereka. Untuk industri, bagi saya, ia dapat mengurangkan pekerja asing bekerja di sini. Secara keseluruhannya, L3C memainkan peranan penting dalam memperkasa masyarakat, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan membina rakyat yang lebih produktif, inovatif dan bersedia menghadapi keperluan industri pada masa hadapan. Inisiatif yang dilaksanakan oleh Pusat L3 termasuk menawarkan dua jenis program, iaitu program perkembangan komuniti dan program perkembangan tenaga kerja yang merangkumi pelbagai kemahiran. Skill ini hanya yang dipenuhi dengan dua cara saja. Satu daripadanya ialah daripada pengalaman kerja yang mana bagi kita ni pengalaman kerja ini memerlukan masa. Tapi yang cara kedua itu adalah melalui dengan cara training. So training ini adalah didapati daripada yang certified trainer. So ini adalah salah satu daripadanya orang cara katanya mendapatkan skill itu. So diharap orang ramai orang akan dapat memanfaatkanlah pusat ini untuk orang meningkatkan lagi kemahiran itu seperti mana yang dimahukan oleh pihak industri. Mindset pembelajaran sepanjang hayat perlu dipupuk dalam diri masing-masing tanpa mengira peringkat umur
atau status pekerjaan supaya kita sama-sama menjadi rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya untuk mencapai wawasan Brunei 2035. Laporan Mazia Jini untuk berita RTV. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jawatankuasa Sukatan Pelajaran dan Penilaian menerbitkan buku teks baharu Pendidikan Islam tahun 2. Direka bentuk dengan pendekatan pembelajaran lebih menyeluruh, bukan sahaja pengetahuan dalam bidang agama, bahkan juga memacu daya berfikir yang lebih aktif, kreatif dan inovatif berlandaskan ajaran Islam. Mula digunapakai pada tahun ini, buku teks baharu ini mengandungi komponen amali agama, akhlak dan pelajaran jawi yang disatukan dalam satu naskah. Buku teks baru ini sangat membantu kerana ianya disusun dengan lebih sistematik, lengkap dengan ilustrasi dan aktiviti yang sesuai dengan tahap murid. Hal ini memudahkan guru untuk menarik perhatian murid, menjelaskan isi pelajaran dengan lebih berkesan. Membantu saya dalam merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mudah dan teratur kerana semua pelajaran terangkum dalam satu buku yang sudah disusun mengikut sukatan pelajaran. Ia menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan serta interaktif. Harapan saya agar pelajar dapat memahami pelajaran dengan lebih baik. Pelaksanaan kurikulum baharu ini adalah meliputi semua sekolah rendah kerajaan dan swasta termasuk sekolah-sekolah antarabangsa. Dengan penerbitan buku teks baharu ini, ia diharap akan memperkukuh lagi asas pendidikan agama Islam dalam kalangan pelajar. Saya suka belajar menggunakan buku teks ini kerana ia mudah difahami. Saya suka gambar-gambar dan warna-warna yang ada dalam buku pendidikan Islam. Saya rasa seronok belajar menggunakan buku ini sebab buku ini senang untuk difahami dan tidak membosankan. Sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah haram 2025, Persatuan Basmi Dadah Negara Brunei Darussalam Basmida mengajarkan majlis sambutan Hari Pemulihan Antarabangsa. Sambutan diadakan di Ibu Pejabat Basmida, Kampung Anggrek Desa. Dalam ucapan Datin Hajah Daeng Masni binti Haji Awang Muhammad Ali, yang di-Pertua Basmida menegaskan pentingnya pengetahuan agama dalam proses pemulihan. Basmida juga menyokong penuh dorongan berorientasikan institusi keluarga yang kukuh. Pengisian acara, sesi perkongsian untuk memberi inspirasi dan membuka ruang agar lebih memahami realiti dan keindahan proses pemulihan. Sukan. The Alpha Challenge 2025 berlangsung kemarin dengan memperkenalkan laluan baharu di sepanjang Pantai Muara di bawah tema Break the Shores. Acara di Pantai Muara dan Tanjung Batu itu merangkumi 3 kategori iaitu Fun Run 3 km, Omega Challenge 5 km dan Better Challenge 10 km. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Soyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain menjadi platform menguji ketahanan fizikal dan mental, acara juga bertujuan memupuk kerjasama, komunikasi strategik dan semangat berpasukan, sekaligus mengukuhkan peranannya dalam menggalakkan kecergasan dan penglibatan komuniti. Pelbagai aktiviti riadah diadakan dalam memeriahkan acara Sukan Ria, anjuran Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong
dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong berobjektif memperkukuh silaturahim dalam kalangan penduduk kampung mukim berkenaan. Perasmian acara diadakan di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Penganjuran Sukan Area Mukim Pekan Tutong antara lain menggalakkan penyertaan aktif masyarakat dalam aktiviti berbentuk riadah. Juga diselajurkan penyampaian hadiah peraduan menghias bendera negara dan acara sukan berbasikal sempena sambutan Hari Keputeraan ke-79. Turut hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Pengajian Islam JPI menganjurkan kejohanan tenpin bowling yang melibatkan jabatan-jabatan di bawah kementerian tersebut. Kejohanan diadakan sempena memperingati pelaksanaan pendidikan agama formal yang kini memasuki tahun ke-69. Kejohanan diadakan di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. 4 kategori dipertandingkan. Bagi kategori VIP lelaki dan perempuan dijuarai oleh Pengiran Muhammad Aminuddin bin Pengiran Husin dan Dayang Hajah Zunainah binti Haji Gunung. Manakala kategori berpasukan lelaki dan perempuan masing-masing dijuarai oleh pasukan Mujahid Strikes bahagian Sekolah Umum Pendidikan Islam JPI dan pasukan The Incredibles Mahad Islam Brunei. Kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN diteruskan kemarin dengan beberapa acara. Acara bola keranjang menyaksikan kategori perempuan, pasukan Malaysia menentang Filipina dan pasukan Brunei Darussalam bertemu Thailand. Manakala kategori lelaki, Filipina menentang Singapura dan Malaysia menentang Brunei Darussalam. Manakala acara bola jaring menyaksikan 2 peranan, pada peranan sebelah pagi Brunei Darussalam menentang Singapura, sementara petang kemarin Filipina bertemu Malaysia. Acara pencaksilat mempertandingkan 21 perlawanan, antaranya peringkat seperakhir kategori seni tunggal perempuan menyaksikan atlet negara bertemu atlet Indonesia. Pada perlawanan seperakhir kategori seni regu lelaki pula, regu negara menentang regu Malaysia. Acara sepak takraw pula mempertandingkan kategori bergu melibatkan pasukan negara menentang Laos, Filipina dan Malaysia. Dalam perlawanan lain, Laos bertemu Thailand dan Malaysia menentang Myanmar. Dan badminton mempertandingkan peringkat Liga Berkumpulan. Kumpulan A Laos menentang Filipina dan Brunei Darussalam menentang Singapura. Dalam kumpulan B, Malaysia menentang Indonesia dan Myanmar bertemu Thailand. Bagi kategori perempuan, kumpulan A, Thailand menentang Indonesia dan Myanmar bertemu Brunei Darussalam. Kumpulan B pula, Filipina menentang Malaysia.